الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du, faya ibadallah. Adapun selepas puji kepada Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan selama-lamanya, kita rafakkan setinggi-tinggi puji kepada Allah atas kemurahan Allah Ta'ala, atas limpahan Allah Ta'ala. Kita hidup lagi pagi ni, alhamdulillah. Masih lagi mampu bernafas sendiri tanpa menggunakan bantuan oksigen. Berjalan sendiri tanpa menggunakan tongkat atau kerusi roda. Makan sendiri, orang tak payah suap pun kita. Banyaknya nikmatnya Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala izinkan untuk kita sama-sama duduk di dalam majlis ilmu. Itu nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala bagi pada kita pagi ni. Kita dapat bersuah wajah kembali dengan kawan-kawan kita yang selama ni kita duduk di bawah satu naungan yang kita panggil halaqah malaikat. Okay, kalau ditanya sekarang kita duduk dalam halaqah tak? Ya, halaqah dalam rumah kita. Kita menghidupkan rumah kita. Kita tak jadikan rumah kita sebagai kuburan. Sebaliknya kita jadikan rumah kita sebagai majlis ilmu. Mudah-mudahan ada malaikat yang turun, yang duduk sama-sama dengan kita di dalam majlis zikrullah insya-Allah Ta'ala. Dengan izin daripada Allah Ta'ala, hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada hadis kursi yang mana pengajaran yang ke-31. Kita cuba baca dulu tak apa. Ukhwah sekalian duduk di rumah, baca juga baca juga. Boleh ikut saya baca lagi bagus. Kalau tak boleh ikut saya baca, eja sendiri-sendiri. Tak apa. Sebab apa? Sebab kita nak meraihkan matan hadis kursi. Kerana matan hadis kursi ini adalah daripada kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulullahu ta'ala, ya ibna Adam, biqadri mailika ila dunya wa mahabbati min qalbika
فإني لا أجمع حبي وحب الدنيا في قلب واحد أبدا. يا ابن آدم تورع تعرفني، وتجوع تراني، وتجرد لعبادتي تصيل إلي، وأخلص من الرياء عملك، ألبسك محبتي وتفرع لذكري، أذكرك عند ملائكتي. يا ابن آدم في قلبك غير الله وترجو غير الله، إلى متى تقول الله تعالى وتخاف غير الله؟ ولولا عرفت حقا لما كان همك غير الله، ولم تخف إلى الله، ولم تفتر لسانك عن ذكر الله، فإن الاستيصال عن الإصرار بتوبة الكاذبين. يا ابن آدم لو خفت من النار كما خفت من الفقر لأغنيتك من حيث لم تحتسب. يا ابن آدم ولو زغبت في الجنة كما ترغب في الدنيا أسعدتك في الدارين. ولو ذكرتموني كما يذكر بعضكم بعضا سلمت عليكم الملائكة بكرة وعصيا. ولو أحببتكم عن عبادتي كما تحبون الدنيا لأكرمتكم كرامة المرسلين. لا تملؤوا قلوبكم لا تملؤوا قلوبكم بحب الدنيا فزوالها قريب. Sadaqallahul Azim. Mana satu hadis yang agak panjang yang telah pun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang hubbud dunia, tentang penyakit wahan. Nah, penyakit wahan ini penyakit cintakan dunia. Boleh dikatakan sepanjang hadis yang kita baca, Allah Taala seru nama kita dengan nama anak cucu Adam. Cuma hadis yang telah lalu, hadis yang ke-30 saja dia panggil kita ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Dia panggil orang-orang yang beriman. Hadis lain semua dia panggil kita dengan nama anak cucu Adam. Yang mana kita ketahui anak cucu Adam, manusia ini kegemaran dia ialah tentang dunia, harta yang bersifat sementara. Dan anak cucu Adam itu bukan orang lain, kita. Diri kita. Hubbud dunya. Ataupun satu lagi penyakit yang Rasulullah panggil nama penyakit wahan. Penyakit wahan ni cintakan dunia, takutkan mati, bencikan akhirat. Kerana sesuatu yang tidak nampak di mata, imbuhan pahala itu hanya disebut pahala, tapi tak nampak seperti imbuhan yang boleh diperolehi di dunia, maka kurang rasa gharabnya, kurang rasa gemarnya. Yang ada dia rasa apa yang nampak imbuhannya, nampak dapat serta-merta. Jadi itu di antara yang disebut sebagai hubbud dunya, kasihkan dunia. Dan hadis ini juga Allah Ta'ala nak cerita kepada kita tentang sikap kita. Selalu saya berpesan kepada diri saya bila setiap kali kita baca tazkirah tentang sifat-sifat mazmumah ni, jangan kita pandang kepada orang lain. Tapi pandanglah pada diri kita. Pandanglah pada nafsu kita. Beginilah aku. Macam inilah aku. Jadi apabila kita selalu memberi tazkirah pada diri kita sendiri, maka akan tazkiyah lah. Tazkirah. Tazkiyah itu maka lama kelamaan akan suci lah. Tazkirah peringatan, tazkiyah kepenyucian. Akan sucilah hati kita daripada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah dan juga Rasul. Baik. Apa seruan Allah Subhanahu wa taala pada kita? Wahai sekalian manusia, sejauh mana engkau cenderung kepada dunia dan sejauh mana engkau mencintai aku? Allah tanya kepada kita, kita sama-sama jawab. Sejauh mana engkau cenderung pada dunia? Engkau cenderung ni, engkau suka pada dunia. Engkau kasih pada dunia. Engkau lebih tergemar dengan harta dunia. Engkau lebih suka dengan keindahan dunia. Sebagaimana dia kata, sejauh mana pula cintamu padaku? Cinta kita pada Allah Ta'ala sejauh mana? Adakah sejauh cinta kita kepada dunia sama jauh dengan cinta pada Allah?
Mudah-mudahan jauh lagi cinta kita pada Allah daripada dunia. Jikalau ditukarkan segunung emas harga dunia dengan cinta pada Allah, maka pilihlah mencintai Allah. Ha? Kalaulah ditukarkan kepada kita, kalau hama tinggal Islam, aku akan bagikan satu gedung. Satu gedung daripada emas. Kalau satu gedung tu bukan sekilo, 2 kilo lah. Satu gedung. Andai dikatakan pada kita. Namun tanya pada hati. Harta yang tidak kekal lama. Kalau manusia hanya mungkin memiliki satu gedung emas. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki langit dan bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard. Jadi kalau manusia ada satu gedung emas, fikirkan Allah memiliki langit dan bumi. Dan manusia yang tawarkan kepada kita tu juga adalah milik Allah. Jadi pilihlah untuk ambil cinta kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada kita, kita yang bernama manusia ni, sejauh mana cintamu padaku? Adakah sebanyak kamu cinta dunia? Atau kurang lagi? Jawablah pada Allah. Beritahulah pada hati. Pujuklah pada nafsu. Aku lebih mencintai Allah daripada segala-gala dunia dan perhiasannya. Aku lebih mencintai Allah. Kerana tidak ada cinta yang lebih agung dalam hatiku kecuali mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang cukup hebat. Sebab tu kalau kita dengar ada di kalangan para wali Allah, dahulu kala sanggup buat haji dalam keadaan berjalan kaki. Berjalan kaki. Tak ada tambang. Walhal kalau kita mengaji bab fiqh, Allah Ta'ala memang mewajibkan fardu haji. Tetapi fa'in istata'tum, kata Allah, kalau kamu mampu. Kemampuan itu dipandang dari segi perbelanjaan tambangnya. Perbelanjaan bekalan makan minumnya. Perbelanjaan untuk tempat tinggal di sana. Perbelanjaan balik main pula ke tanah air. Cukup tak? Kalau tak cukup, kalau cukup-cukup tambang pi saja pun tak boleh, kata Allah, kamu masih lagi tak mampu. Kita masih berpegang pada itulah. Menjadikan kita manusia biasa seperti kita, atau kita sebut kita ini sebagai orang awam, melambat-lambatkan kefarduan terhadap Allah Ta'ala. Mailah sampai kepada satu tempoh, satu masa, boleh pi, mampu pi, cukup duit, cukup bekalan, tapi kota pula tak dapat. Kemudian menunggu kota, dalam menunggu kota, janjilah tahun 2021, tahun 2020. Tengok Allah Ta'ala hantar lagi satu ujian. Hantar pula kuman COVID. Tak boleh lagi pi. Hak yang dah tertunda dah 2 tahun tak boleh pi. Yang patut-patut dapat kota. Maka naik lagi 2 tahun. Kita yang sepatutnya kata dapat tahun 2020. Mungkin akan naik pada tahun 2022-2024. Jadi kita ni berfikir-fikir secara sendiri, cukup dah tambang. Tapi tak mampu nak melangkah. Kerana keadaan dunia tak mengizinkan dan Allah Ta'ala tak mau panggil kita lagi. Pernah dia panggil satu ketika dulu, kita tengah susah tu. Masa dulu kita ingat, kalau kata daftar tahun tu dapat tapi. Daftar tahun tu juga dapat pi. Tambang masa tu dalam 3,500. Tak banyak mana. Tapi tak banyak mana orang yang berkemampuan. Masa tu keadaan di Mekah dan Madinah juga lengang. Serba mudah Allah Ta'ala bagi. Sebab itu memandang kepada cinta kepada Allah itu menjadikan satu inspirasi kepada wali-wali Allah untuk mengerjakan haji secara berjalan kaki. Yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Dia kata, aku pernah berjalan kaki menuju Baitullahil Haram. Berjalan kaki. Jauhnya kita ni yang kata jalan kaki. Pi ke Baitullahil Haram, pi ke Mekah, nak pi ke Bayar Lepas pun tak larat dah. Dari Matang, orang kata jalan kaki lah, pergi Bayar Lepas pun tak pi kot, payah pergi lah kot. Tak ada siapa suruh non. Apatah lagi nak pi ke Mekah. Kita tidak ada usaha, tidak ada kesungguhan. Kenapa? Kerana kurangnya rasa cinta. Nak tahu,
Sejauh mana kita cinta Allah? Allah nak uji cinta kita. Sejauh mana cinta kamu pada aku? Kita jawab apa pada Allah nanti? Kita nak jawab. Sejauh mana kamu mencintai dunia? Adakah sejauh tu? Mungkin kurang daripada tu. Mungkin kamu lebih mencintai dunia daripada mencintai aku. Allah. Kalau kita tengok para sahabat yang dulu lepas wafat Nabi tu bertebaran keluar pergi berdakwah bawa Islam ke seluruh pelosok dunia dan negeri paling jauh mereka pernah sampai iaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ke negeri China. Dan bila dia ada di negeri China, dia punya rindu kat Rasulullah. Bolehkah nak jumpa ni? Jauh sangat negeri China dengan Mekah, dengan Madinah ni jauh sangat ni. Bolehkah nak jumpa? Mai bila rasa rindu tu dengan menunggang kuda, patah balik pergi ke Madinah, jauhnya, jauh sungguh-sungguh menempuh perjalanan yang panas terik, padang pasir, kemudian hutan belukar, lautan salji. Allah. Kerana apa? Kerana cinta. Hebat. Kalau nak dibandingkan cinta mereka dengan cinta kita, tak sama. Kita tak mampu nak menempuh perjalanan yang panjang, walhal perjalanan kita serba selesa. Kan orang bagi cukup. Duduk lama atas kapal terbang pun bising, hinggap, lenguh, letih, tak larat. Tunggu lama kita bising. Hala ni tak usah tunggu, tak usah jalan mana. Duduklah dalam rumah. Yang mana ada pasport tu, semua dah mati. Eloklah. Pergi bagi dekat, penggali kubur suruh tanam buah. Habis dah. Expired dah. No? Mati dah pasport-pasport. Saya pun buka-buka tengok pasport saya. Mati tun 2021. Nampaknya nak kena pergi tanam kemarin. Baru saya tengok dah. Nampaknya pasport ni nak kena pergi tanam dah lah. No? Dah mati? Kan? Allah ya Allah. Hebat kerja buat Allah Ta'ala. Adakah kamu nak marah? Tak marah. No? Jangan marah. La taghdab. Jangan marah. Sebaliknya, redha. Ini cara Allah mendidik kita. Kalau kita cinta pada Allah, apa juga Allah buat pada kita, jangan marah. Hadapi dengan senyum dan ucaplah, la haula wala quwata illa billah. Aku tak mampu, aku tak ada daya, aku tak ada kekuatan, melainkan mengharapkan pertolongan daripada Allah. Itu saja yang mampu kita ucapkan. Maka dia kata, sekadar itulah darjatmu di sisiku. Banyak tu darjat kamu. Kita ukur sendiri. Tak payah suruh siapa-siapa ukur. Tak usah tanya kawan. Hang tengok aku ni cinta Allah ke cinta dunia. Tak payah. Kita sendiri ukur. Sejauh mana kita mencintai Allah. Sejauh mana cenderung kita pada Allah dengan dunia. Kita sendiri ukur. Kita sendiri tahu. Banyak tu je darjat kita di sisi Allah. Banyak mana cinta kita. Kita sendiri tahu. Tak mahu nak kata dekat orang lain lebih. Kata kepada diri sendiri. Punya banyak ni saja. Bermakna aku ni jauh lagi darjat aku ni. Kerana sesungguhnya tidak aku campurkan antara cinta kepadaku dengan cinta kepada dunia di dalam satu hati untuk selama-lamanya. Dalam satu hati kata Allah Ta'ala takkan ada dua cinta. Takkan aku letakkan dua cinta di dalam satu hati. Melainkan kamu kena lebihkan cenderungnya. Lebihkan rasa cintanya kepada Allah melebihi daripada segala-galanya. Sebab kalau kita nak cinta kepada dunia, dunia ni makhluk. Cinta pada harta, harta itu makhluk. Cinta kepada suami-suami itu makhluk. Cinta kepada anak-anak itu makhluk. Cinta ya Allah melebihi segala-galanya. Kemudian bukan kata Allah Ta'ala tak bagi kita berkasih sayang sesama makhluk. Bagi, bahkan kita ini disuruh sangat-sangat. Kita ni, Allah Ta'ala punya suruh kita ni berkasih sayang. Nak punya besarnya kasih sayang Allah itu dicambahkan rasa kasih sayang dalam diri kita. Sampai kita tengok pokok kita rasa kasihan. Sayangnya awaklah pokok yang sedang berbuah ditebang. Sayangnya awaklah orang yang tebang tu tak fikir lagi ke pokok tu nak menghasilkan buah. Buah tu nak memberi rezeki. Kenapa? Rasa benci mungkin. Rasa khianat mungkin kepada kawan yang punya pohon. Kemudian tebang. Tebang. Yang sakitnya hati.
Nah, yang sakitnya hati. Hati orang tebang tu pun sakit. Hati tuan yang kena tebang tu pun sakit. Dan kesakitan inilah yang akan membawa kepada akhirat. Yang akan dipersoalkan di sana nanti. Walhal di dalam undang-undang, Allah Ta'ala letak undang-undang berperang pun, jangan tebang pohon yang sedang berbuah. Ianya boleh menyebabkan kepada haram kerana kamu mengkhianati nikmat yang Allah Ta'ala sedang keluarkan. Ha. Kenapa kita buat itu? Hubbud dunia. Cintakan dunia. Walhal apabila dia berbuah, sekalipun kalau kata tak ada tuan pun, dia akan bagi manfaat. Dia akan memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin paling tidak kepada burung. Burung bukan ada siapa masak makan bagi dia makan. Dia tunggu makhluk yang paling tawakal burung keluar setiap pagi tanpa membawa bekal, tak bawa beg plastik pun. Nak bagi makan anak-anak dia. Tinggal anak-anak dia dalam sarang. Keluar pergi terbang, cari mana-mana ada. Bukan kata nak boleh bawa balik lagu kita berkarung-karung. Kita pergi supermarket beli barang. Cashier tu kata tak ada beg plastik. Pun hampuk juga muka cashier tu. Kadang kata tak ada beg plastik. Tu dia beli berlambak-lambak. Ni, kalau kata burung, dia bawa balik mahak yang ada di paruh. Di sayap dia pun dia tak pegang. Dia tak letak kot kalau dia gantung ke. Dia bawa beg tangan selang ke. Pun tidak. Dia bawa balik main. Kalau ada buah-buah yang terpinggir. Bukanlah dia nak ambil sampai perhabis sekebun tu. Sebiji kot balik main kongsi dengan anak-anak dia. Saat lagi tengok anak tu masih menangis kelaparan. Terbang pula pergi cari. Kadang-kadang nasib tak baik. Mati. Sebab tu Allah Ta'ala cambahkan rasa kasih kepada kita. Kasih sesama makhluk kena ada. Tengok pokok ni sayang. Tak usah tebanglah lagi. Kalau aku tak tebang, adalah burung-burung nak tumpang makan. Dan burung tu mai tumpang makan sambil berterima kasih kepada Tuan tu. Terima kasih simpan lagi pokok ni. Aku boleh juga patah balik bagi anak aku makan. Esok dia main tengok. Tak ada dah. Kesian pula dekat burung tu. Dia kata kasih sayang yang Allah Ta'ala cenderungkan. Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita ini. Kita cambahkan sesama makhluk. Jangan ada dengki dan khianat. Bila hadirnya sifat dengki dan khianat itu menyebabkan cinta itu menjadi sirna. Cinta pada Allah pun tidak. Cinta sama makhluk pun tidak. Berbelas kasihan lagi-lagi tidak. Yang ada apa? Pada keindahan dunia dan hartanya. Yang ni yang sangat-sangat haram. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, aku tak letak dua cinta dalam satu hati. Aku tak bagi dia peduk selama-lamanya. Melainkan hampa kena pilih cinta pada aku. Jadi lagu mana cara kita mencintai makhluk? Makhluk tu makhluk Allah lah. Makhluk milik Allah lah. Seperti mana kita mencintai Allah, kita tahu kalau kata dia boleh tumpang makan. Saya bagi contoh dekat burung yang kecil tu saja Burung ni tumpang makan, dia bawa balik makanan tu bagi anak dia makan. Anak dia boleh makan. Kita tahu binatang ini hidup dengan berzikir, maka daripada zikirnya, dapatlah dekat aku yang kurang berzikir ni. Dapatlah menambah pahala aku yang tak banyak mana. Walaupun kita bersedekah hanya kepada makhluk bernama binatang. Dan pokok yang sedang tumbuh, yang sedang berbuah itu, yang sentiasa berzikir pula dekat Tuhan dia. Semua kembali pada siapa? Kasih sayang ini, kasih sayang dan cinta ini semua kembali pada Allah. Itu besarnya kasih sayang Allah. Dibahagi-bahagikan. Tapi tengoklah kepada makhluk macam mana nak berkasih sayang. Tak lagi pergi tangkap ulak sawah belah dalam rumah lah. Sayang lah. Kena bagi makan ayam sehari 2-3 ekor. Janganlah. Tengok pada keadaan makhluk yang kita nak cintai lah. Kalau dia mendatangkan bahaya, bukan dia kan. Pun ada dua jenis makhluk binatang ni yang layak kita hidup dengan dia dan yang tak boleh kita hidup dengan dia. Cari bela lipan lah, bela kalajengking lah, siapa lah, suruh lagu-lagu tu semua lah. Kemudian firman Allah yang seterusnya, wahai manusia, jauhilah sekalian maksiat, maka engkau akan mengenali aku. Jauhlah sekalian maksiat, hampa akan kenal aku. Sebab apa ni? Maksiat adalah satu perkara yang merosakkan dan meresahkan.
Maksiat, maksiat ni apa maksiat? Maksiat ni segala jenis kejahatan. Sama ada kejahatan yang nampak ataupun kejahatan yang tak nampak. Kejahatan yang tak nampak ni yang secara sembunyi-sembunyi, yang ada di dalam hati, yang dengki, yang kita panggil dalam bahasa yang lebih kasar, busuk perut. Yang tak puas hati, yang ujub, yang takabur, yang riak. Itu kejahatan yang tak nampak. Nampak bagus no. Tapi hakikatnya dalam dia rosak. Meresahkan. Merosakkan. Itu yang ada dalam diri orang yang melakukan maksiat. Itu kalau hak yang tak nampak. Kalau hak nampak pun macam tu juga. Orang yang melakukan maksiat ni sebenarnya jiwa tak tenteram. Jiwa tak tenang. Dia pun tak seronok. Tapi nak buat macam mana tu? Nak buat macam mana keadaan dia. Dia tak boleh nak keluar. Dia tak ada jalan nak keluar. Dia tak tahu nak cari jalan nak keluar. Dan dia pula tak beri peluang kepada diri dia untuk mencari jalan keluar. Maka dia takkan temui. Dia takkan jumpa. Dan yang mana macam akhir-akhir ini kita dihantui dengan kes bunuh diri di kalangan orang Islam. Amat menakutkan. Amat menakutkan. Kenapa berlaku sedemikian orang Islam. Nak kata tak ada didikan, ada didikan. Nak kata tak kenal Allah, tak mungkin. Mustahil lah dia tidak mengenal Allah. Cuma dia tak kenal siapa diri dia. Bila dia tak kenal diri dia, dia terus tak kenal siapa Tuhannya. Tahu bunuh diri itu adalah haram dan berdosa. Kenapa dia buat? Dia kata dia nak menyelesaikan masalah. Tak ada jalan keluar. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah At-Talaq. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri kepadanya makhraja, jalan keluar. Jalan keluar. Ada jalan keluar. Tidak ada satu permasalahan pun yang tak ada jalan keluar. Ada. Terus berdoa kepada Allah. Terus bertakwa. Kuatkan ketakwaan. Lagi besar ujianmu, lagi kuat takwa kita pada Allah. Jangan kita cepat lemah. Kan bila dengar PM umumkan PKP disambung lagi. Yang ada yang sampai histeria. Ni kami ni nak makan apa. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita tahu bukan mereka yang bagi kita makan. Allah yang bagi kita makan. Peniaga-peniaga kecil yang tak boleh nak berniaga. Kita tengok bengkel-bengkel kereta tak boleh buka. Kedai-kedai pakaian tak boleh buka. Yang memang punca pencarian mereka adalah yang tu semata-mata. Jadi itu yang menyebabkan tak boleh nak fikir. Hutang piutang yang semakin banyak. Nak pergi minta kat orang lain pun susah. Orang tak mau bagi dah. Apa akan jadi? Itu dia mencari satu jalan keluar, iaitu dengan cara ambil nyawa sendiri. Walhal itu bukan jalan keluar. Itu sebenarnya masuk dalam masalah yang besar. Masuk dalam masalah yang paling besar. Apa dia? Nak berjawab dengan Allah Ta'ala. Kalaulah orang macam ni kita dapat, boleh kita bimbing dia, boleh kita pujuk dia. Tapi kalau macam ni dia tak nak main jumpa orang dah. Dia akan lebih suka duduk secara bersendirian. Kenapa? Apabila maksiat itu terlalu berleluasa, manusia itu hilang pedoman. Hilang pertimbangan. Tanam rasa takwa dalam diri kita. InsyaAllah. Apa juga yang ada di atas dunia ini, semua milik Allah. Minta dekat dia. Minta kat dia. Bukan dia nak bagi lala tu. Bukan nak jatuh seketul bubak-bubak atas jadah tu dah. Tapi akan hadir dalam hati. Namun kalau kita terus merungut, mengeluh, apa akan jadi? Hati lagi tak seronok . Akhirnya kemurungan. Sedih. Jalan keluar dia yang lebih maksiat. Puncak bagi segala maksiat. Wa na'udzubillah min dzalik. Kata Allah lagi, nasihat Allah kepada kita. Berlaparlah supaya engkau melihat aku. Apa maksud Allah Ta'ala ni? Dan berlaparlah supaya engkau melihat aku. Okay. Kita tahu di antara janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang awal-awal akan dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di syurga nanti. Siapa dia? Ialah orang yang banyak puasanya.
Banyak puasanya. Okey. Maka ulama fiqh telah pun bahagikan puasa yang macam mana yang dikatakan banyak puasanya tu. Puasa Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, insya-Allah di dalam menjaga puasa Ramadan kita buat mungkin kita terlupa yang lama-lama yang tertinggal. Kita berusaha membayar fidyah. Kita berusaha qada puasa. Sebab apa? Keinginan, harapan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang tertinggi yang akan diperolehi oleh ahli syurga nanti adalah dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, untuk kamu melihat aku, berlaparlah. Berlaparlah. Dan kita tahu, kita bukan saja diajar oleh Nabi SAW untuk berpuasa wajib atau berpuasa fardu, kita juga dididik oleh baginda SAW untuk banyak berlapar, yakni berpuasa sunat. Berpuasa sunat. Jadi kita dah duduk di rumah tak buat apa, kan kita mengeluh tak ada nak buat apa, duduk rumah makan tidur. Dah lantak usah makan. Puasa. Saat ni malah makan, lepas makan tidur. Pun suruh puasa tak mau puasa. Allah lagu tu lah macam-macam. 1001 alasan yang kita bagi pada diri kita. Sebenarnya kita sedang menipu diri kita sendiri, Kata Allah lagi, dan beribadahlah semata-mata kerana aku supaya engkau sampai kepada aku. Buatlah ibadat kerana Allah. Buat kerana Allah. Pasal apa? Sebab apa akan sampai pada aku? Allah kan dekat. Allah ada dekat dengan kita. Hampa buatlah. Buat di dalam kamu beribadat. Apa juga bentuk ibadat yang kamu buat, aku buat kerana Allah. Aku buat kerana Allah. Sebab tu di atas satu arahan kita, yang kita dah sebut setiap niat kita lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin. Adaan lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Kemudian diperindahkan lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya setiap ibadatku dan segala kebaikanku, segala kebajikan itu aku buat adalah kerana lillahi ta'ala. Tu kita berulang-ulang kali sehari, berkali-kali kita ulang perkataan itu, satu ikrar kita kepada Allah Ta'ala. Kita buat bukan kerana orang, buat kerana Allah. Kenapa kita buat kerana Allah? Sebab kita nak duduk dekat dengan Allah. Nak duduk dekat dengan Allah macam mana? Bukan boleh duduk berimpit-rimpit. Nak jadi orang muqarrabin. Orang muqarrabin ni adalah orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dah kita rasa dekat dengan Allah, kita tak berbimbanglah dengan dunia lagi. Tak susah dengan dunia yang nak musnah. Sebab kita ada Allah yang dekat dengan kita. Kata Allah lagi, sucikanlah amalmu daripada segala macam bentuk riak, supaya aku pakaikan engkau dengan cintaku. Bersihkan hatimu. Bersihkan hatimu, sucikan amalanmu dengan segala macam bentuk riak. Apa juga yang kita pakai, jangan nak tunjuk dekat orang. Buatlah kerana Allah. Okey. Kita orang perempuan ni, di antara riak-riak kecil tu ada, sebab orang perempuan ni dia suka berhias. Lah ni dia dah tak bagi keluar, dah duduk dalam rumah, hias sungguh-sungguh. Berhias sungguh-sungguh. Pakailah apa-apa yang itu haram nak pakai, tak boleh orang lot tengok. Lah ni duduk di rumah ni boleh pakai. Pakailah apa. Tapi bila nak online ni tak salah, tak lagi orang ramai tengok kita. Tak lagi. Sudah keluar kata nak make up, nak bubuh bulu mata, sampai naik tinggi, menyacak ke langit tu, bubuh lah kok lah teringin kan. Nak pakai kontak lens hari ni, nak ikut warna baju merah kontak lens merah. Baju biru kontak lens pakai. Duduk di rumah pakailah sampai buta pun tak apa. Kita bukan buat kerana. Buat apa pakai duduk dalam rumah, bukan siapa nak tengok, memang tak bagi orang tengok. Sebab kita nak bersihkan amalan kita daripada amalan riak.
Tapi inilah silapnya nah. Inilah silapnya Allah. Allah. InsyaAllah nah, sama-samalah kita mendidik diri kita. Nah, apa yang kita kata. Okey, semayang di rumah. Telekung berlambak-lambak. Nak pergi semayang di masjid tak boleh. Nak terawih tak boleh. Nak pergi semayang raya tak boleh. Ni beli telekung ni nak pakai pergi semayang raya. Cantik dah tu nak menghadap Allah dengan telekung yang mahal. Rumput yang tebal. Cantik dah tu. Tak apalah semayang di rumah. Siapa nak tengok? Oh, duduk di rumah kan ada siapa tengok. Pilih cari hak yang lama-lama punya. Itu silapnya kita. No? Bersihkan amalan dengan daripada sifat riak. Cuba bersihkan. Tak apa. Kadang-kadang anak tengok, mak nak pergi mana? Tak pergi mana? Awak. Dah segak sangat. Dia pun tahu mak dia terkaki riak tu. Okey. Lapangkanlah waktumu untuk mengingati aku supaya aku mengingatimu pula dan menempatkan engkau di sisi malaikat aku. Lapangkan dirimu. Cari ruang. Cari waktu untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu setiap hari awal-awal kuliah kita saya selalu kata kita infakkan waktu yang Allah Taala belanja dekat kita. Allah belanja dekat kita waktu 24 jam dia bagi. Nah, kita infakkan waktu itu balik untuk majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis mengingati Allah, majlis-majlis menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belanjakan balik. Kalau tak belanja pun Allah Taala tak miskin lah. Nah, dia tetap kaya. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, jika di dalam hatimu sesuatu yang selain Allah, maka engkau akan mengharap sesuatu yang selain Allah. Kalau kata dalam hati kamu ada selain daripada Allah, engkau akan harap selain daripada Allah. Perumpamaan ini kita letak ubat. Ubat dalam rumah kita. Kita bila sakit, kita mengharapkan kesembuhan. Kita makan ubat tu. Kita makan ubat tu, lega. Izin Allah Ta'ala bagi. Sembuh ubat tu. Bila sembuh, lepas tu saat lagi sakit pula, kita pergi cari pula ubat tu. Dengan izin Allah, dia bagi kita sembuh. Ini yang dinamakan istidraj. Kemudian sakit pula. Kita kira duk bergantung. Yang ni yang tak mahu. Sampai dia kata, dia ni hidup duk bergantung dengan ubat tahan sakit saja. Allahu Akbar. Sebenarnya kita dah jatuh syirik pada perkataan. No? Bergantung dengan ubat tahan sakit. Bergantunglah dengan Allah kerana Allah yang meletakkan penawar di dalam ubat tahan sakit tu. Bergantunglah dengan Allah. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Melalui asbab aku ambil ubat ni. Kadang-kadang kena ambil, Allah nak uji, tak hilang sakit tu. Makan pun tak jadi apa dah. Kalau kita bergantung dengan Allah ni, dia tak bagi. Dia tak bagi dekat aku. Dia nak bagi aku rasa sakit lagi. Kan dia sebut, Rasulullah sebut, kita ni walaupun masuk selumbak yang halus pun, itu adalah kifarat dosa. Katalah lah ni kita bukan yang macam dulu-dulu duk rajin main kayu nak masuk selumbak. Semut gigit. Semut bukanlah besar mana, semut halus. Lekat di baju. Punya garu. Tangkap tak dapat, mata tak nampak, dia halus. Saat lagi dia singgah, dia jalan-jalan, dia singgah tali, dia gigit pula. Garu pula, tergaru-garu, sakit pula tu. Dia singgah pergi tali, dia gigit pula. Bukanlah besar mana pun. Bukanlah sebesar mana pun. Nak bagi tentang kedo'ifan kita ni. Kalau Allah Ta'ala tak semut. Yang sehalus pun kita tak mampu nak harap. Lala sekali apa yang duk gigit ni. Binatang apa lah yang duk gigit aku ni. Carilah Allah. Hang ni kena gigit semut pun minta ke Allah. Ya. Kata Imam Ghazali. Dia ni. Tak ada garam pun dia minta ke Allah. Kita rasa, takkan tak ada garam minta ke Allah. Tak ada garam pun minta ke Allah. Satu-satu ketika kita rasa benda macam benda tu benda remeh. Hang kena pergi usaha sendiri. Bila takkan garam pun nak minta ke Allah. Memang kena minta no. Bila kita minta pada dia, saat lagi dia bagilah kekuatan. Kita boleh pergi kedai ke. Hak yang penjaga pergi kedai. Terus boleh rajin lah tu.
Rajin hari ni mai tak pernah nampak mai pun. Garam tak ada kena mai. Siapa bagi tu? Allah bagi. Kalau Allah tak bagi dia tak boleh keluar. Hari ni kita makan nasi dengan kicap sudah. Semua tak ada garam. Siapa pun tak ada aku nak suruh pergi kedai. Tapi Allah Ta'ala datangkan ke kota. Tu kata Imam Ghazali, aku kalau kata garam tak ada apa aku minta ke Allah. Kita kena buat lagu tu lah. Kena minta. Pergi tengok asam Jawa habis. Ya Allah, asam Jawa aku habis. Ya Allah. Asam Jawa pun minta ke Allah Ta'ala. Awak lekeh sangat ke Allah tu. Nah, orang kaya. Minta pada yang kaya. Kadang tu lagi orang ramai bagi dah. Saya buat asam Jawa ni nak bagi, nak sedekah. Allah, Allah, Allah. Bagi orang mengantuk di sorong bantal, no? Macam kita lapak, no? Kita lapak. Saya tengok-tengok ada rezeki. Rupanya ada Allah Ta'ala simpan. Melalui tangan tu. Habak juga kat dia. Bagi tahu juga dekat dia. Sampailah. Harap kepada Allah dengan sepenuh-penuh harap. Jangan harap kepada makhluk. Haraplah kepada Allah dengan sepenuh-penuh harapan. Sampai bilakah engkau berkata bahawa Allah Maha Tinggi tetapi engkau takut kepada yang selainnya? Kita kata Allah Maha Tinggi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, yang kita lafazkan di dalam setiap sujud kita. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita lafazkan setiap hari di dalam sujud kita, yang mana setiap satu rakaat kita ada 2 kali sujud. Di dalam setiap satu sujud kita lafazkan 3 kali. Menjadikan hitungan sehari malam 17 rakaat itu darablah dengan 3. Kira berapa ratus kita dapat. Itu kalau yang fardunya. Kalau yang sunat pula. Kalau yang sunat pula dapat banyak mana. Bulan 17 tu kalau darab dengan 2 jadi 34. 34 darab pula dengan 3. Saya kira lah. Masing-masing kira pandai kira lah. Saya kalau bab darab ni memang feel lah. Itu kelebihan keagungan kita mengaku setiap hari Allah itu maha tinggi. Dalam pengakuan kita yang Allah Ta'ala itu maha tinggi, tidak ada yang lebih selain daripadanya. Tapi pasal apa kata Allah, hang takut kepada aku. Kerja duk takut dekat orang. Takut sekali orang tu kata apa. Takut sekali orang ni kata apa. Kira dia takut dekat orang nak kata. Memang orang suka kata, biar api lah dia nak kata. Jangan Allah kata. Okay? Dan seandainya engkau tahu yang sebenarnya, nescaya tidaklah engkau gelisah disebabkan yang selain daripada Allah. Tidaklah engkau takut yang selain daripadanya. Tidaklah ada senjang lidahmu daripada menyebut Allah. Sesungguhnya kebinasaanlah ke atas orang yang sentiasa bertaubat dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang yang pembohong. Kita dengar anak Allah Ta'ala kata binasa pada orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat pun dapat kebinasaan yang macam mana? Yang mana mulut kata takut kepada Allah. Mulut sentiasa mengagungkan Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya dia takut dekat orang. Dia takut dekat orang lebih. Dia takut pada pandangan orang. Dia takut pada perkataan orang. Maka pada ketika itu dia kata, lidah hang sentiasa sebut Allah. Tetapi sebenarnya dia binasa dalam taubat dia. Macam mana yang dikatakan yang sentiasa bertaubat itu menerima kebinasaan sebab dia berbohong. Aku bertaubat ni, aku minta ampun, aku tak mau buat dah. Dia buat pula. Pasal apa hang ulang balik perbuatan ni? Sebab tak dapat sokongan daripada orang ramai. Orang tu suka kata macam ni, orang ni kata macam ni. Dengan penuh rasa bangganya, mengaku di khalayak ramai. Dia buat macam tu, dia buat macam ni. Macam pengakuan daripada seorang perempuan. Dia buat secara terbuka di media sosial. Yang mana dia pernah menggugurkan anak sebanyak lebih daripada 5-6 kali. Apabila ditanya kenapa dia belah. Kalau main beranak ramai-ramai, siapa nak belah? Dia lupa bahawasanya yang memelihara sekalian alam itu adalah Qadir Rabbul Jalil, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia kata, tapi lah ni dah bertaubat dah. Kalau bertaubat tak payah cerita. Tak payah cerita tentang aibnya. Dia kata hampa pun macam tu. Kemudian dia suruh
orang-orang yang menyaksikan pengakuan dia tu ikut. Aku sampai kepada saat ini, katanya dengan penuh keangkuhan, aku tak bersedia menerima kehadiran anak lagi. Dan bila ditanya pada dia, kalau kata mengandung boleh nak bawa, dia kata tak boleh dah. Dia akan pergi cuci lagi. Dia akan buang lagi. Dengan penuh berani, ya. Dengan penuh berani. Walhal, bibi dia kata, lepas buat, taubat. Lepas buat, taubat. Ini yang Allah Ta'ala maksudkan melalui firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, sesungguhnya kebinasaan di atas orang yang sentiasa bertaubat. Bertaubat ni selalu bertaubat, selalu buat balik. Kerana dia adalah seorang yang penipu, pembohong. Dalam tugasan dia menjalani hidup sebagai khalifah Allah. Kita tahu kita semua khalifah Allah. Jadi khalifah ni bukan senang menanggung segala yang baik dan juga yang buruk. Kata nista daripada manusia, cerca keji daripada orang ramai, kena tanggung atas nama khalifah. Dan kita khalifah Allah ini bergantung teruslah dengan raja di hati. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Allah lagi, wahai manusia, sekiranya engkau takut kepada neraka, sebagaimana engkau takut kepada kemiskinan, nescaya aku akan memberi kekayaan kepadamu daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Ini tawaran yang Allah Ta'ala bagi. Kalau hang takut kat neraka, macam mana hang takut kat miskin? Takut jatuh apa-apa, takut jatuh miskin. Maka kata Allah, kalau hang takutlah, hang takut sangat-sangat kat neraka macam hang takut kat miskin, takutlah, tak bolehlah tak pergi kerja. Tak bolehlah tak pergi kerja. Sat lagi, siapalah nak bagi makan. Sat lagi yang tu, sat lagi yang ni. Macam-macam dia fikir punya takut jatuh miskin. Sehingga dia lupakan akhirat. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Inna haula yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya manusia itu, mereka suka kepada sesuatu yang ajil, yang nampak, yang segera, yang nampak depan mata, sehingga mereka meletak di belakang pada hari yang paling berat. Apa dia? Hari akhirat. Manusia ni sifat dia, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia nak apa yang nampak. Dia bimbang takut apa yang ada tu hilang. Dia meletakkan apa yang dia mengadap tu di belakang. Menaknya hak kita letak di belakang tu yang nak mengikut depan. Akhirat. Hak yang kita dok mengadap yang nampak dengan segera tu yang kita nak tinggal. Dan Allah Ta'ala sebut, kalau lah hampa takut apa yang hampa nak tinggal ni, sebenarnya adalah satu kebinasaan macam tu juga. Hampa kena takut dekat neraka Allah. Sebab dia dok main ikut depan. Dia dok main ikut depan. Hak yang ni memang kita nak tinggal. Kita takut kepada benda yang kita nak tinggal, tetapi kita tak berapa takut kepada benda yang kita nak tuju. Hakikat sebenarnya manusia itu, dia wajib takut. Berbimbanglah kepada neraka Allah Ta'ala seperti mana hang takut jatuh miskin. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa dia bagi? Aku akan bagi kekayaanmu daripada jalan yang tidak dapat engkau jangkakan. Allah Ta'ala bagi kaya. Tak kaya di dunia, kaya di akhirat. Tak apa kaya di akhirat. Kita kaya di akhirat. Seperti mana kita tengok kita pernah baca bersama-sama kisah tentang daripada surah Kahfi. Kita bertadabur bersama-sama satu ketika dulu yang mana dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala cerita tentang fitnah harta kan. Kisah tentang dua orang sahabat. Satu beriman, satu lagi beriman juga. Tetapi dia lebih beriman dengan harta dia. Apabila Allah Ta'ala bagi kepada dia dia ada kebun, dia ada dua kebun. Dalam dua kebun tu Allah Ta'ala bagi tumbuh subur anggur di tengahnya, kurma di sekelilingnya. Tengah-tengah ladang dia tu ada anggur. Yang mana anggurnya naik besar-besar, buah ranum, buah segar, warna yang berbagai-bagai. Kemudian Allah Ta'ala alirkan pula di kisah dalam Al-Quran kita baca dah. Cuma sekadar peringatan tentang fitnah harta dunia. Allah Ta'ala alirkan di tengah-tengah sungai itu di tengah-tengah kebun tu ada mata air yang mengalir, sungai lah. Bila ada sungai, pohon dia, ladang dia menjadi semakin subur. Semakin subur.
Ha? Bila dah senang ni, pengikut pun ramai lah. Kawan taulan ramai. Anak keturunan pun ramai. Ramai lah orang pakai ramai dah senang. Nah, bila jatuh susah orang tinggal lah kita seorang-seorang. Okay. Dia ada seorang lagi kawan. Nah. Seorang lagi kawan ini soleh, orang soleh. Nah, ada juga kebun kurma. Nah, ada juga kebun anggur. Tapi taklah sehebat dia. Kemudian bila ada timbul satu rasa dalam diri dia bila dia masuk, dia nanti bawa lah kawan dia yang seorang ni masuk ke dalam kebun tu. Ha? Bila dia masuk dalam kebun dia tu, dia sampai kata nah, hmm, kebun aku ni kalau kata mati hidup balik pun makan tak habis. Okey, itu satu perkataan riak. Kemudian ada lagi kata-kata yang dia ucapkan. Aku ni punya taat dekat Allah. Kalaulah kata kiamat pun, esok ni lepas mati Allah Ta'ala akan bagi kat aku kebun lebih elok daripada ni. Sebab apa dia nak habaq dia tu punya taat kat Allah. Hampa tengok dia kata bagi tahu dekat kawan yang masuk dalam kebun dengan dia. Ramai orang pakai amal dekat aku. Aku nanti bagi dia makan free. Dia bagi makan percuma. Dan mereka ni lah yang akan berdoa untuk aku. Esok ni tengok lepas kiamat aku akan dapat lebih lagi daripada ni kebun-kebun dalam syurga. Seolah-olah macam dia confirm dah nak masuk ke syurga. Lepas tu sambil dia tengok buah anggur dia yang masak ranum. Nah, yang masak ranum. Dia kata kepada seorang yang soleh ni, buah hang macam ni kah? Adakah buah kamu macam ni? Kata kawan tu, dak. Buah dia tak sesegar ni. Itulah. Hang taat pada Allah kan? Aku pun taat pada Allah tapi tengok. Ya? Dan apa kata seorang yang soleh ini, nah? Walau la iz dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwata illa billah. Kan? Intarani ana aqalla min dhalik. Intarani ana aqalla minka malau wa walada. Mudah-mudahan betul lah nah. Saya pun boleh hafal keseluruhannya. Bagi kepala ikut lepas lah. Nah. Itulah saya nah. Surah ni surah Kahfi ayat yang ke-39. Kata sahabat ni sepatutnya bila kita masuk di dalam satu-satu kebun, kita melihat sesuatu yang takjub. Nah, kita melihat sesuatu yang takjub. Qulta masya Allah la quwata illa billah. Sesuatu yang takjub, yang kebesaran Allah Ta'ala katakan. Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Patut kena kata macam tu. Bukan dengan angkuh dengan bangga. Inilah hasil usaha aku. Inilah kerja aku. Tengok. Aku kerja kuat. Apa aku dapat? Jangan kata. Ini fitnah dalam berharta. Allah marah sangat-sangat. Inilah tengok. Ni usaha aku selama ni. Napi kerja. Pi bulan balik bulan. Pi bintang balik bintang. Tak kenal orang. Tak kenal siapa. Punya nak bagi senang. Tengok. Hasil dia. Apa semua boleh rasa. Apa boleh tengok. Aku boleh bagi sedekah kat sana. Aku boleh berwakaf kat sini. Fitnah dalam berharta. Sepatutnya kata si soleh itu tadi. Hang kena kata Masya Allah. La quwata illa billah. Kalau hang rasa aku ni kurang. Aku ni kurang dari sudut harta. Sebab kita ni tak ada apa yang kita punya. Semua Allah punya. Semua kita pinjam milik Allah. Jadi bila dikatakan macam tu. Dia angkuh. Dia angkuh. Dia kata, dah betul ini usaha aku. Walhal kalau kita fikir tengok, siapa yang menerbitkan air melalui celah-celah sungai kebun dia tadi tu. Okey. Disifatkan oleh ulama mufassirin, dia punya kebun ni memang subur seluas-luas mata memandang. Dua pula Allah bagi dekat dia. Sebenarnya bila Allah Ta'ala bagi naik kesuburan, bagi hasil yang lumayan, bagi pula sungai mengalir di tengah tu, ianya satu ujian dalam berharta. Lagi tambah, lagi tambah, lagi tambah. Ujian dalam berharta. Nak buat apa? Nak kata apa? Hadza min fadlillah, sebutlah. Semua ni daripada Allah. Hadza min fadlillah, bukan daripada aku. Aku hanya berusaha saja, tetapi yang memberi itu adalah Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ucaplah macam tu. Dan pada perkataan itu menyebabkan dia jatuh
kufur, kufur nikmat. Padahal Islam tu, no? Iaitu kufur nikmat kerana berbangga dengan harta pinjaman daripada Allah. Maka keesokannya Allah Ta'ala bagi runtuh para-para anggur dia. Terbakar pohon-pohon kurma dia. Terbakar kena panah petir. Nah, dan tanah dia menjadi mati. Sungai pun berhenti. Berapa saat Allah Ta'ala nak buat? Nah, dan akhirnya bila dia menyesal, dia kata alangkah eloknya kalaulah aku tidak mensyirikkan Allah dengan hartaku. Dia sebenarnya dia mensyirikkan Allah dengan hartanya. Nah, Allah. Nah, itu di antara yang pernah kita baca satu ketika dulu. Nah, sebenarnya panjang cerita dia. Nah. Cuma sekadar perkongsian. Nah. Macam mana yang Allah Ta'ala letak bahawasanya manusia itu apabila banyak yang dia menerima, rupanya pada banyak menerima itu satu ujian. Macam mana nak uruskan dia? Okey. Wahai manusia, sekiranya engkau suka kepada syurga sebagaimana engkau suka kepada dunia, nescaya engkau kuberikan bahagian di dunia dan di akhirat kelak. Kalau macam mana hang suka kepada syurga aku ni macam hang suka kat dunia. Kita suka kat dunia. Tak akui. Kita duduk dalam dunia. Ya. Dunia ini adalah tempat kita bercucuk tanam. Tempat kita menghasilkan pahala. Kita suka. Kita tak benci. Ya. Kita tak benci dunia. Kalau kita kena tinggal, tak boleh duduk dalam ni. Kita suka. Dengan kesukaan kita itu pada dunia. Dan kita juga kena letakkan suka pada syurga. Ha? Suka pada syurga. Macam mana kita suka dunia, macam tu kita syurga. Ha? Jadi apa segala yang kita lakukan adalah kerana menghendakkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya kata Allah Taala akan kuberi kebahagiaan darain, fidarain, di dunia dan di akhirat. Dunia pun hang dapat, akhirat pun hang dapat. Kalau hang buat ni, apa yang hang dapat di dunia adalah hang telah pun alirkan ke jalan akhirat. Kita salurkan ke jalan akhirat. Dua-dua dapat. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Dan kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, seandainya kamu mengingati aku sebagaimana kamu sentiasa mengingati antara sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain, nescaya malaikat mengucap salam kepadamu pagi dan petang. Kalau lah hampa ingat dekat aku ni macam hampa ingat sama hampa, nescaya malaikat akan ucapkan tasbih zikrullah, maghfirullah, pengampunan kepada Allah pada setiap waktu pagi dan petang. InsyaAllah nak hati sentiasa hidup dengan mengingati Allah Ta'ala dalam setiap langkah perjalanan, setiap gerak dan diam kita, tidur dan bangun kita, makan dan minum kita, lapar dan kenyang kita. Sentiasa kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala menjadikan malaikat yang akan mengucapkan kesejahteraan kepada kita setiap pagi dan setiap petang. Alhamdulillah, no? Kalaulah kamu cinta kepada pengabdian terhadapku sebagaimana kamu mencintai dunia, nescaya aku muliakan kamu sebagaimana kemuliaan yang diperolehi oleh para rasul. Kata Allah, kalau kamu cinta pengabdian kepadaku, suka nak beribadat kepada Allah, nah, suka nak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, seronok. Nanti-nanti, nah, kalau kata dia tidur pun, esok nak bangun tahajud. Dia ada satu rasa gharb, satu gemar, satu saat yang ditunggu-tunggu. Pasal apa? Saat nak bertahajud. Bila bangun tahajud dalam keadaan seronok, suka. Sebab apa? Nak menghadap dengan Allah. Tahu, dalam ilmu yang kita belajar, Allah Ta'ala dah dekat dengan kita. Allah Ta'ala dekat sangat-sangat dengan kita. Allah Ta'ala sedang mendengar, merakam doa, merakam permohonan kita, minta dalam tungging sujud kita dengan penuh khusyuk, merayu pada Allah. Ampunlah dosaku ya Allah, faghfirli ya Allah, faghfirli ya Allah, faghfirli ya Allah, innahu maghfiratan min indik warhamni innaka antar ghafurur rahim. Minta ampun pada Allah sebab pengampunan itu ada pada Allah. Tak lagi minta pula. Tak lagi minta pula. Lepas bagi salam, istighfar pula. Tak habis-habis punya minta. Minta dan terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat seorang hamba. Janganlah kata, aku ni istighfar banyak sangat. Dah habis dah dosa. Dosa takkan pernah habis. Dosa takkan pernah selesai. Terus bermohon
pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita adalah abdi, hamba. Maka kata Allah Taala, akan aku muliakan seperti mana yang diperoleh oleh para rasul. InsyaAllah kita tahu para rasul ini adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun diutuskan, yang telah dikirimkan sebagai membawa petunjuk untuk manusia yang buta seperti kita. Oleh itu janganlah kamu penuhi hati kamu dengan cinta dunia, sebab cinta ini akan hilang dalam sekelip mata. Jangan penuh bermakna bukanlah kata sampai tak boleh mencintai dunia, boleh. Jangan sampai penuh dia saja. Cinta Allah lebih daripada dia. Kalau kata hati kita ni, kita katalah 2/3 untuk Allah. 2/3 untuk Allah. Bagi kepada Allah. 1/3 saja untuk dunia. Kalau tak cinta langsung kepada dunia pun susah juga. Payah juga. Okey, kalau kita tengok orang yang tak syuman, dalam hati dia tak ada apa. Cinta pada Allah pun tidak, cinta pada dunia pun tidak. Kalau kita tengok orang yang tak syuman, dia tak kisah dia pakai baju 45 dan lapis pun dia tak kisah. Dia tak pakai baju terus pun dia tak kisah. Dia tak kisah panas ke, sejuk, hujan ke, kering ke, malam ke, siang, dia tak kisah. Sebab dalam hati dia tak ada apa-apa. Begitu juga cinta pada Allah pun dia tak ada sebab dia tak mengenali Allah. Kita yang waras. Kita yang waras. Ada macam-macam dalam diri kita. Dan terutama sekali kita ada satu cinta yang paling agung, cinta kepada Allah. Bagi pula lepas cinta pada Allah, cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul, cinta kepada ilmu. Cinta pada doa ibu bapa. Itu kita berbagi. Berkongsi dengan makhluk yang lain. Sehingga kan kita mencintai kepada sehalus-halus makhluk yang bernama binatang. Walaupun mereka tidak berakal dan hanya sekadar bernafsu semata-mata. Jadi kata Allah, janganlah kamu meletakkan satu ruang dalam hati kamu itu, ruang yang penuh hanya untuk mencintai dunia dalam hal keadaan tak ada langsung tempat untuk Allah. Kerana cinta kamu pada dunia itu akan hilang dalam masa sekelip mata, sekejap mata saja. Wallahu a'lamu bishawab. InsyaAllah minggu depan, kalau dengan izin Allah, kita masuk hadis yang ke-32. Allah Ta'ala nak didik kita tentang kesabaran. Pendidikan yang akan Allah Ta'ala bagi. Kita sabar. Selalu kita ucapkan sabar. Kita kenal sabar. Kita tahu sabar. Pelaksanaannya yang payah dan susah. Wallahu alam. Baik, kita buka soalan kepada sahabat-sahabat yang nak bertanya. Silakan, ada soalan? Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ana, silakan. Ni Kak Ana nak tanya diri Kak Ana sendirilah. Kak Ana dah biasa kata, kalau hang baik dengan aku sekali, aku buat baik dengan hang 10 kali. Adakah kata-kata itu sebagai sombong atau riak? Okey, yang tu saja kah? Yang itu saja. Tentu ada pasal tu. Tentu ada pasal dia kata lagu tu. Okey. Ini peribadi kita lah. Ini peribadi kita lah. Itu bermakna itu satu ungkapan yang agak sombong lah. Itu satu ungkapan yang agak sombong. Beristighfar lah. Mohon ampun kepada Allah. Mungkinlah tersakit hati dekat dia dah. Lah hang boleh baik dengan aku. Sekali hang baik dengan aku 10 kali aku boleh baik dengan hang. Tapi hang tak hati nak jaga hati aku. Itu satu ungkapan sombong lah. Sombong angkuh dah hantar. Takabur sama-sama kita bermohon keampunan pada Allah. Allah lah yang memiliki seluruh kasih sayang tu. Ucapan terkeluar. Yang kita lancarkan ucapan itu mengikut rasa hati. Kan? Itu kerana kita sombong. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Saya pun sekali Kak Ana, sama-sama lah kita memperbaiki diri kita. Ingat memperingati. Terima kasih Kak Ana. Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam, Ija. Apa khabar, Ija? Alhamdulillah sihat. Apa ni tadi kan dalam cerita tu pekebun tu dia kata apa kira dia punya kurma elok lah apa lah semua kan. Jadi yang tu salah satu ucapan takbir lah. Kalau kita kata macam ni dengan izin Allah dan usaha aku ni apa yang aku buat semua menjadi. Macam mana pula tu? Adakah tu takbir ataupun riak? Alhamdulillah. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih pada persoalannya. Kalau kita sebut, kita gunakan nama Allah. Nah, dengan izin Allah atas usaha aku ni. Sebab itulah kawan dia kata sepatutnya masa hang masuk kebun tadi, memang takjub dengan buah yang punya banyak tu. Tapi hang kena sebut dulu, Masya Allah, la quwata illa billah. Barulah nak mendekatkan diri dengan Allah yang nak menjadikan asbab daripada rezeki hang itu menjadikan hal lebih tawaduk, iaitu dengan meletakkan nama Allah. Macam dia tanya, kita sebut dengan izin Allah. Cantik dah tu. Masya Allah. Satu kalimah yang terbaik Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Sebutlah Masya Allah. Ni, Masya Allah tu maksudnya dengan izin Allah. Kalau bukan dengan izin Allah, memang kita tak boleh perolehi segala apa yang kita miliki hari ini. Kalau bukan dengan izin Allah, nescaya kita tak miliki. Itu perkataan yang terbaik, Izan. Bukan sombong, tapi nak abad kebesaran Allah. Orang lain pun usaha juga. Siang, malam, pagi, petang, tapi tak dapat. La hawla wa la quwata illa billah. Ada orang yang dia usaha sikit, tapi dapat banyak. Masya Allah. Okay, Jana. Lafaz Baik terbaik, Izan. Ustazah. Okay, terima Cantik. kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Okey, ada dua soalan nak tanya. Yang pertama tentang contohnya macam kita solat fardu kan. Ya. Jadi segala rukun kita buat tertib elok semua kan. Jadi kalau macam solat qadha. Kan solat qadha kan ada yang kata tertinggal banyak nak qadha ambil masa yang panjang mungkin tak mampu. Lepas tu kalau macam mana kalau dia buat solat qadha tu sekadar dia buat yang bacaan tu secara sunat, yang sunat tu dia tinggalkan, dia ambil yang yang rukun yang wajib-wajib je. Macam mana tu Ustazah? Dan yang soalan yang kedua tentang sujud sahwi. Jadi kan bila contohnya tertinggal rukun kan kita buat sujud sahwi. Jadi selepas pada sujud sahwi tu sepatutnya kita terus bagi salam kan. Tapi dia kata dia terbaca tahiyat akhir. Lepas tu bagi salam. Bila dah habis dia kata tadi dah baca dah tahiyat akhir ni dah baca lagi sekali. Dia kata sah tak solat dia tu? Itu je salah. Okey, baiklah. Dua soalan. Soalan pertama berkenaan dengan qadha solat. Qadha solat ni kita tahulah sehari semalam dah 5 waktu. Kena kita tinggal 5 tahun pun cukup lah no. Jenuh qadha malebam dari jenuh baca. Pula tu kalau kata nak kutip dengan bacaan sunat-sunat hayat dia, sunat-sunat abad dia memang banyak memang banyak menyebabkan dia mengambil masa yang panjang untuk kita duduk di tikar semayang tu. Jadi bolehkah kalau kita sekadar mengambil yang wajib? Boleh. Lepas takbiratul ihram terus baca Fatihah. Lepas Fatihah terus rokok. Rokok, sujud dan sebagainya. Janji kita jaga rukun 13 tu jangan bagi hilang. Rukun qalbinya ketika mana kita usolli tu, rukun qaulinya waktu baca Fatihah, baca tahiyat, itu rukun qaulinya. Dan kemudian kita jaga pada rukun fi'linya, perbuatannya, sujudnya, rokoknya, itu belajar. Apabila sempurna 3 rukun tu, maka memadailah sembahyang kita itu, sama ada sembahyang itu qadha ataupun sembahyang yang tunai. Dah memadai. Cuma kita nak memperindahkan lagi dengan sunat-sunat abad dan hayat. Tapi bila dah terlampau banyak nak qadha ni, jadi dia nak ambil yang tu saja. Dah memadai, kafar, memadai, boleh, diharuskan, dibolehkan. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala pun dia taklah berat kita suruh baca
surah panjang-panjang lah, janji kita bayar. Itulah kata kita tak bayar bunga, kita bayar pokok saja. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua berkenaan dengan sujud sahwi. Dah dia lakukan kesilapan, maka sunatlah buat sujud sahwi. Kan? Dia kena buat sujud sahwi. Lepas buat sujud sahwi, kita tahu lepas sujud sahwi tu terus bagi salam. Dah dia tampung dah koyak tu tadi dengan sujud sahwi. Dia bangkit, dia bagi koyak pula. Dia baca tahiyat akhir. Apa berlaku? Tengok duk baca tahiyat akhir tersedar. Lah, tadi aku dah baca dah tahiyat akhir, lepas tu aku sujud sahwi, bangkit sujud sahwi, aku baca pula tahiyat akhir. Okey, keadaan ini berlaku kerana lupa tu. Nah, kerana lupa. Oleh kerana lupa, maka tak mengapa. Bintang mana juga dia teringat. Contoh kata dia mungkin tengah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, teringat. Terus bagi salam. Berhenti tang mana yang dia teringat, terus bagi salam. Agar rukun qauli tidak berulang 2 kali. Okey? Itu saja Ji. Kalau dah dia sedar tu maksudnya selepas bagi salam tu macam mana Ustazah? Pun tak apa. Tak apa lah. Dah Okay, Alhamdulillah. lupa. Ya. Benar-benar Macam lupa. kita lah puasa. Macam kita puasa. Lepas tu makan. Kalau kata sedap dah lepas makan ringan dah sedap pun tak apa. Untunglah kau. Benda lupa ni Allah ampun. Okey. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yum Ya Kak Yong duduk dalam Ustazah. kereta ni. Nak pergi vaksin lagi Ustazah on the way, nak cucuk. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya. Bagi-bagi. Kak Yong nak tanya Semoga satu selamat soalan. semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Kita buat sunat, sembahyang sunat kan? Lepas tu kita boleh, kita sembahyang 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Bolehkah kita buat macam 4 rakaat ke bagi salam? Macam mana? Itu saja Ya, Ustazah. baik. Boleh Kak Yum? Ya Kak Yum, boleh. InsyaAllah boleh. Kita boleh buat terus direct 4 rakaat. Lepas tu bagi salam. Tak payah baca tahiyat awal. Janji kita ingat 4. Macam mana nak kira 4? Kira Fatihah baca berapa kali. Kalau kita kira sampai ke 4, itu dah Fatihah yang ke-4. Itu rakaat ke-4. Sebab apa? Sebab sebaik-baiknya yang pernah Nabi buat, kalau dia buat 8 rakaat pun 8 rakaat, dia tak duduk tahiyat. Kalau dia buat 4 rakaat pun 4 rakaat direct, terus dia tak duduk. Dia tak duduk tahiyat. Dia terus dia dah juga dia buat 2 rakaat. Salah. Jadi Kak Lium tanya ni, boleh dia nak buat 4 terus direct? Boleh buat 4 terus direct, tak payah duduk tahiyat awal. Okey Kak Yum. Okey, makasih Ustazah. Sama-sama kasih. Okey, saya nak live dululah, nak pergi cucuk dah, nak sampai dah. Ya, baik. Baik, selamat dalam perjalanan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Ada lagi soalan? Assalamualaikum. Salam ya Janita. Ya, Ustazah. Okey Ustazah, saya nak tanya lah ni macam nak berkongsi lah lebih kurang kan. Berkenaan dengan fenomena alam lah yang akhir-akhir ini lah kan. Adakah dia ada kaitan dengan orang kata apa? Gangguan hidup kita. Contoh macam baru ni macam fenomena bulan mengambang lah, tiap-tiap bulan contoh kan. Setiap kali bila bulan mengambang ni adakah dia ada hubung kait dengan alam ghaib kan? Ada bagi perubahan kepada emosi kita, energi kita kan. Sebab ada yang saya baca tu, ada yang macam bila bulan mengambang ni jin syaitan ni dia akan dapat full energy lah kan. Lepas tu dia akan bagi impact dekat kita ni secara tidak langsung lah. Kita akan berasa macam susah nak tidur, gelisah. Kita akan rasa macam tekanan, tiba-tiba penyakit mind, anxiety lah apa semua kan bila mana ada waktu fenomena bulan mengambang ni. Tak tahulah ada dalil ke tak kan, tapi yang ni mungkin daripada segi kajian sains kan. Tapi yang saya duk follow jugalah sebab macam baru ni Ustazah ada cerita minggu lepas tak silap saya bab tekanan-tekanan ni jugalah kan. Sebab lah ni saya ada duk baca lah ramai orang stres
suka nak tidur, tiba-tiba dia suka nak tidur. Bila mana dia suka nak tidur ni, dia akan cepat main kemurungan, stres. Lepas tu apa ni? Salah satu, lepas tu saya ada baca sikit-sikit lah kan. Daripada segi fenomena alam ni, dia kata dia ada hubung kait bila bulan mengambang ni, penyakit misteri termasuklah kemurungan, suka nak tidur ni dah menjadi-jadi. So yang tu soalan saya nak tanya Ustazah lah. Berkenaan dengan fenomena alam ni, ada kaitan tak dengan kehidupan kita Ustazah? Okey, yang tu Jana. Ya Ustazah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah saya cuba jawablah sekadar yang termampu melalui ilmu yang terlalu sedikit ni nah. Adakah hubung kaitnya dengan fenomena alam dengan emosi manusia? Memang berkait rapat. Kita dengan alam ini memang cukup rapat. Nah. Dan apabila kita set dalam kepala otak kita, ni bulan mengambang. Biasanya ahli-ahli sihir, peniup-peniup sihir akan menjalankan aktiviti mereka pada bulan mengambang kerana di situ jin dan syaitan mendapat energi tenaga yang lebih banyak daripada waktu-waktu lain. Dan ketika itu, maka orang-orang yang cuba melakukan ilmu sihir akan buat pada ketika itu untuk menghantarkan ilmu tuju kepada sekian-sekian. Dan kita ni bila kita set dalam kepala otak kita, maka dia akan menghantui diri kita. Sebenarnya kita kena set dalam kepala otak kita. Ini berkenaan dengan diri kita dengan Allah juga. Dalam kita melihat fenomena alam. Bulan mengambang. Kita jangan fikir, bulan mengambang. Pak Ngahnya yang pulang. Ada cerita di sebalik bulan. Bukan cerita di antara pelaku-pelaku sihir. Mereka memang tunggu waktu bulan mengambang. Mereka menanti ketika saat nak menjalankan sihir. Sebab apa? Sebab ada perjanjian dengan jin. Ada perjanjian dengan syaitan. Dia nak pada waktu terang. Kerana di situ dia lebih bertenaga untuk menebarkan segala sihirnya. Maka manusia yang tahu pada kisah ini akan terpalit dengan benda tu dan akhirnya singgah kepada diri dia. Dia jadi macam mana set minda dah dalam akal fikiran dia. Jaga malam ni bulan mengambang ni. Mula dia rasa takut. Dia akan mengganggu lah. Menjadi satu gangguan. Padahal memang ada. Memang ada sebenarnya. Cuma kita tengok, bila kita tengok bulan, pujilah Allah. Tengok bulan, pujilah Rasulullah. Kita boleh gunakan daripada jaga ni malam ni ada apa panggil apa? Orang Indonesia panggil apa? Bulan apa? Janita, bulan apa? Bulan apa? Korun. Lebih kurang. Koliun. Lebih kurang gitulah. Ha. Tu bulan mengambang mereka sedang menjalankan sebab memang kalau kita tanya tentang perubatan Islam yang mengkaji, yang belajar melalui ilmu-ilmu ghaib ni pun mereka akan cerita bahawasanya pada bulan mengambang itu akan berpeleseran, berpesta jin dan syaitan untuk melakukan tugas-tugas mereka. Tapi kita tengok keadaan kita, kita apabila bulan mengambang, Rasulullah ajak kita untuk berniat puasa sunatnya, hari-hari putih, itu dinding dan perisai pada kita. Tengok pula pada bulan mengambang, ada satu syair qasidah. Tala'al badru alaina. Telah terbitlah bulan purnama, indahnya bulan. Tengok pula kepada satu syair lagi. Kata Samurah. Aku lihat bulan, aku lihat wajah Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu jauh lebih cantik daripada bulan. Kita boleh tukar. Jadi bila kita set minda kita dengan keindahan bulan ciptaan Allah, dengan lafaz subhanallah, kita adalah perasaan tak boleh nak tidur, tekanan dan sebagainya. Kita boleh keluar daripada satu set dalam minda kita. Malam dia tak lagi tak boleh nak betul. Bila kita pick up dia bisa lain-lain. Mula dia nak main pick up. Bila otak kita tak boleh nak tidur, dia main nak pick up macam-macam. Benda sikit pun dia menghantui, mengganggu kita. Yang ini kita kena pandai menguruskan. Kita kena pandai menguruskan minda kita. Daripada mana kita nak pandai menguruskan? Daripada ilmu. Tapi benar Senta, benar. Satu perkongsian daripada Janita ni, alhamdulillah. Memang
memang dihembuskan simpulan-simpulan sihir pada malam bulan mengambang. Betul. Ya? Ya, sebab apa Ustazah kita tengok yang sejak akhir ni memang banyak yang penyakit misteri lah. Dia tengok ada setengah orang tu tiba-tiba dia jadi gelisah, dia jadi nak marah, dia tak tahu punca juga kan. Tapi salah satu faktor ilmu sains ni ada dia bagi tahu lah, ada kajian yang mengatakan dia ada hubung kait dengan fenomena alam juga. Yang ni bab Ya, sains betul. kan, yang bab yang gaib, bab sihir yang kejahatan iblis ni satu side lagi lah kan. Lepas tu pula macam kita yang Ya, tak ada betul. ilmu ni, kita pun kadang tertanya-tanya sebab apa tiba-tiba jadi macam ni, tiba-tiba jadi macam ni, duduk-duduk tak duduk, anxiety, duduk-duduk tak duduk, kemurungan, duduk tak duduk, macam-macam lah kan. Mungkin salah satu penyakit gaib yang orang kata mistik lah, iblis kan, penyakit iblis lah orang kata kan. Tapi dia akan Dia menjadi-jadi sebenarnya bila mana dia pengurusan stres, dia tak pandai pengurusan stres, dia tak pandai uruskan stres dia. No? Nak uruskan stres pun dengan ilmu juga tu, no? Kita tahulah cepat-cepatlah cari Allah, beruduklah ketika hati gelisah, nah, berzikirlah, bersolatlah. Ada pengurusan yang mana dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita belajar, maka kita tahulah nak urus macam mana. Tapi bila kita tak belajar, kita tak nak urus, maka kita akan lebih cenderung kepada apa yang kita percaya. No? Terima kasih Janita. Ya, Ustazah, sama-sama atas perkongsian Ustazah. Okey. Sama-sama kasih. Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Jah, silakan. Tanya pasal apa, macam apa. Bila tidur kan, tiap-tiap malam boleh katakan mimpi. Kalau mimpi, padahal dah baca dah semua amal Rasulullah Isra Al-Fidin apa semua baca. Tapi tiap malam mesti mimpi. Kak Jah pun kadang-kadang takut nak tidur. Macam tu. Mimpi pelik lah apa. Sebab apa? Ustazah? Mimpi apa tu Kak Jah? Itulah macam-macam Mimpi bulan jatuh ke riba ke? Ya. Bulan jatuh ke riba, alhamdulillah. Mimpi kadang-kadang macam tak tahu apa aku mimpi ni. Macam tak ingat. Kadang mimpi yang takut-takut. Tapi kadang Okey, baik. Baik, tak apa Kak Jah. Mimpi tu mainan tidur. Nah, nama pemimpi tu mainan tidur. Kadang-kadang ada satu petunjuk yang Allah Ta'ala nak hantar melalui mimpi tu. Nah, memang kalau kita dah beramal dengan macam yang Rasulullah suruh, kita dah baca macam-macam, masih lagi dihantui mimpi. Kita ni sebenarnya tidur tu adalah separa mati. Nah, ataupun permulaan bagi rasa mati. Roh kita tu berjalan. Kadang-kadang dia jumpa lah hak yang merepek-merepek tu. Nah, menghantuilah dalam mimpi kita tu, dia hadir dalam mimpi kita. Saya kalau tanya pasal mimpi ni, saya memang tak pandai macam mana nak uruskan mimpi. No? Kadang-kadang saya dapat satu ayat, dapat satu doa tapi tak habis. Dapat sekerat, bangkit tidur. Saya cuba perhabis selesai ayat tu tapi tak boleh nak selesai. Dan saya cuba simpulkan ini bukan daripada malaikat, mungkin daripada syaitan. Tidur tak ambil sembahyang ke, punya baca beruduk dan sebagainya. Tapi bila Allah Ta'ala nak hadirkan gangguan pada tidur kita tu, kembalilah pada Allah. Nak buat macam mana Kak Jah? Jangan takut nak tidur. Tidur tu satu nikmat. Jangan takut nak tidur. Tidur je. Mimpi tu belakang kira. Mimpilah yang indah-indah. InsyaAllah. Satu sahaja kalau macam semayang kan, lalu dia Kak Jah semayang. Kadang-kadang macam elok-elok semayang, tiba-tiba kan macam ada satu perasaan ke benda, dia macam masuk kat badan ke, jadi macam jadi sejuk, dada sejuk, jadi macam ada satu, macam dia lupa naik perasaan macam mana, tak tahu. Jadi macam, jadi takut apa ini tu. Siapa selalu daripada dulu pasal sampai pada Kak Jah muda, Kak Jah rasa sampai dulu jadi macam tu. Terus saya yang ni, saya maaf tak mampu nak selesaikan Kak Jah. Ini Kak Jah kena tanya pada yang pakar. No? Saya tak mampu sebab benda ni dia melibatkan perasaan, emosi. Ya? Saya minta maaf, saya tak boleh nak teka apa benda tu. No? Bukan bidang, maaf Kak Jah, saya tak boleh nak jawab. No? Wallahualam Kak Jah. Yang tu jadi sejuk kan tak boleh nak semayang. Jadi macam tak apalah. No, minta maaf Kak Jah. Mohon maaf, tak dapat nak jawab. Terima kasih Ustazah.
Sama-sama, sama-sama kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Mira, silakan. Sihat Ustazah? Alhamdulillah. Sihat sangat. Okey, tadi daripada sambungan Janita tu tadi kan, dia kata macam Alhamdulillah lah kalau kita puasa putih tu, sengat puasa putih tu menghindarkan daripada sihir. Dan Mira pun ada baca juga, dia kata dia juga untuk bagus untuk kesihatan, untuk menghalang daripada pembiakan cacing dalam perut tak Ustazah? Betul tak Ustazah tu? Boleh Ya, dengar? betul. Betul nah. Ha? Itu di antara sebab kenapa ya dengar untuk melepaskan daripada sakit cacing. Kita ni ada cacing dalam perut kita kan. Salah satu sebab penawar untuk orang yang beramal dengan puasa putih 3 hari dalam sebulan yang Rasulullah suruh tu adalah untuk membunuh cacing dalam perut kita. InsyaAllah benar. Terima kasih atas perkongsian ni. Sama-sama Ustazah. Dan itu dan kelebihan yang lain Ustazah, ada lagi kelebihan yang lain? Banyak kelebihan dia, insyaAllah. Esok kita Syama'il Muhammadiyah kan? Tolong ingatkan saya. Kita akan bicarakan tentang puasa putih sebab dalam Syama'il itu kan Rasulullah pesan. Kenapa yang Rasulullah suruh berpuasa putih itu? Ada pasal-pasal dia tu. Terima kasih Mira. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada lagi soalan? Soalan terakhir Ustazah. Kalau ada soalan lagi boleh terus bertanya. Ya, tak apa. Tak terakhir pun tak apa. Kita kan nak berebut balik. Ada kereta ni kita duduk dalam rumah kan. Silakan. Ada seorang tanya, dia kata isteri dia ni kena stroke. Jadi bila kena stroke, ada sahabat-sahabat yang mencadangkan dia bawa isteri dia tu pergi mengurut lah. Dia dah bawa isteri dia pergi mengurut, tapi masalah dia ni, dia kata dia bawa pergi urut ni, yang urut tu, tukang urut tu adalah lelaki. Tapi dia sebagai suami, dia menemani isteri dia lah, maksudnya dia yang izin. Ada? Ada, maksudnya dia yang bawa. Lepas tu dia kata apa hukum dia? Sama ada berdosa tak? Ataupun boleh ke dibiarkan orang lelaki mengurut isteri dia tu? Okey. Baik, terima kasih Zina. Sama. Berkenaan dengan perubatan berubatlah. Berikhtiar itu adalah wajib, satu kewajipan. Bila pasal nak berubat, kalau doktor ni dia taklah urut macam tu. Diharuskan dalam Islam untuk kita berubat dengan orang yang bukan sama jenis. Yang bukan mahram kita, dia lelaki, orang asing. Tetapi pada bahagian yang tertentu, kecuali tak ada dah orang perempuan. Tak ada dah. Yang ada tukang urut tu satu-satu lelaki tu saja. Jadi boleh pergi. Diharuskan. Tapi kalau ada tukang urut ni ada perempuan, tak ada selagi ada perempuan, pergilah cari orang perempuan. Sebab apa? Urut ini dia melibatkan sentuhan. Sentuhan kulit ke kulit. Kulit lelaki. Walaupun suami dia ada teman di situ, tapi benda urut ni, nama pun urut, kita faham. Bukan macam doktor, walaupun dia lelaki dia ambil main jarum, dia cucuk kita. Kan? Dia sekadar memandang pada aurat yang terbuka. Tapi kalau tukang urut ni, dia bukan sekadar pandang, tapi dia sentuh dan dia urut serta dia belai. Jadi ini diharuskan seandainya memang kat tempat tu tak ada tukang urut perempuan. Harus. Tapi kalau selagi ada, carilah yang lelaki, yang perempuan. Kalau tidak, berdosa, haram. Tak boleh zina, kalau tidak, tak boleh. Sebab apa? Selagi ada. Katalah semua tukang urut perempuan mau dah mati dah, tinggal hak tu je yang boleh, baru boleh pergi kat tu. Cari dulu sampai dapat. Walaupun dia ada di sebelah. Tu kalau dia dah bawa dah tu, macam mana Ustazah? Dia yang kena minta ampun pada Allah. Sebab isteri dia tu tak tahu apa. Dah suami tu pergi bagi kat kawan tu. Dia yang kena minta ampun pada Allah. Sebab dia dah terlajak.
Okey Ustazah, terima kasih. Sama-sama kasih. Okey. Tak ada apa no. Kalau yang ada apa-apa lagi tu simpan. Simpan soalan. Tulis kalau takut lupa. InsyaAllah kita pun tak berebut nak pergi ke mana nak. Lapak pun tak ada dalam rumah kan. Dalam rumah kita kan banyak bekalan gedung makanan. InsyaAllah nak. Yang itu datangnya daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang tak betul, yang salah. Ada daripada diri saya sendiri yang serba kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلوا على